Okay, insyaAllah hari ni kita akan belajar pasal PowerPoint. So, apa ni, bengkel hari ni PowerPoint khusus untuk PDPR lah. Okay, jadi PowerPoint ni sebenarnya banyak benda kita boleh guna, tapi antaranya hot learning, hot terkenalnya untuk PDPR lah kan, untuk record kita mengajar dan sebagainya lah. Okay, so sedikit pengenalan tentang diri saya. Okay, so nama diberi Nurul Iktisam binti Yaakob. Saya learning mengajar dekat FSTM Quiz, College Universiti Islam Antarabangsa Selangor dekat Bangi. PowerPoint ni under Microsoft lah, sebagaimana kita tahu under Microsoft. So PowerPoint ni kira salah satu daripada program yang ada bawah Microsoft Office Suite. Okay, selain daripada Word, Excel yang kita duk guna sama-sama lah. Okay, so Word, Excel, PowerPoint tu wajib ada. Wajib ada dalam Office Suite kan. Selain daripada tu atas dia lah. Tahun ni mungkin program lain ada, tahun lepas tu dia tambah lain pula kan. Macam-macam lah, dia tukar-tukar semua kan. Tapi tiga ni memang wajib ada semua. So PowerPoint ni memang dia sejak dulu lagi dia banyak bantu banyak bantu kita lah kan, dalam kita nak buat pertunjukan slide kan, nak present. Maknanya kita boleh guna PowerPoint ni daripada hok sebasic slide sampailah hok sekompleks canggih-canggih pembentangan kan. PowerPoint ni banyak tujuannya. Okay, selain kita guna untuk business, kita juga boleh guna learning. Memang terkenal PowerPoint ni untuk tujuan pendidikan jugalah. Termasuk juga urusan-urusan tak rasmi, okay, urusan peribadi dan sebagainya. Okay, so pembentangnya kita buat guna slide presentation ni, biasa kita buat gak, kita letak teks, kita letak gambar, okay. Tapi learning kau canggih lah. Kau canggih sebab kita dah kau masuk audio, kita masuk video ni. Okay, so PowerPoint untuk PDPR. So PowerPoint ni boleh kita guna untuk meningkatkan pengalaman PDP. Maknanya kita jadikan PDP tu lebih menarik. Lebih menarik bukan kepada kita ya, tapi juga kepada pelajar. Okay, so PowerPoint ni dia berbeza dengan Word. Kalau Word tu kita ada kebarangkalian untuk kita letak teks banyak-banyak kan. Tapi PowerPoint ni bagus dia sebab template yang dia ada tu dia akan buat kita buat kita buat nota tu dalam bentuk yang ringkas lah, sebab template dia tu pun ringkas-ringkas macam poin-poinnya kan. Jadi dia lebih nampak menarik lah berbanding dengan Word kan. Lepas tu pula PowerPoint learning kira ditambah baik dengan banyak dah ciri-ciri siapa learning boleh rakit slide presentation kan. Kita boleh letak muka kita tepi tu macam kalau cikgu-cikgu mungkin biasa guna OBS ataupun ada guna Google Meet. Maknanya kita boleh dah record dengan ada muka kita tepi tu lah. Okay, so tu sedikit intro pasal PowerPoint. So kita nak start dah ni. So mula-mula macam biasa kita kena start buka PowerPoint dulu. Okay, macam saya ayat saat ni, PowerPoint untuk kita rakit video ada muka kita especially memang kena guna PowerPoint hot latest lah. Maknanya versi hot awal-awal, versi hot terkini lah maksudnya. Okay, paling kurang kena versi Office Professional 2019. Paling kurang. Maknanya kalau sebelum tu boleh record, cuma dia sekadar record suara gitu ya lah. Maknanya ada slide, ada suara kita yang muka kita tak ada. Kita kalau boleh nak mengajar ni, kita nak biar ada bonding dia yang sebut. Bonding dengan pelajar kita. So bila kita share video kita mengajar ke pelajar kita tu, bila dia nampak muka kita yang seronok lah kan. Dah lah tak boleh mengajar face to face bersemuka dah kan. Kuih-kuih kalau ngaji online nampak muka cikgu pun seronok dah kan. Maknanya tengok muka cikgu sejuk gitu deh. Okay, ini gambarannya bila kita buka PowerPoint, kita learning kita nak buat kita nak buat PowerPoint, maknanya untuk PDPR lah, kita nak record video dia, video kita mengajar. So contohnya inilah slide saya nak mengajar tu. Okay, slide saya nak mengajar. Cikgu-cikgu mungkin ada slide masing-masing. Sebelum ni mengajar mungkin tak ada slide pun, tapi bila dah online ni kan memang kena memang kena buat slide lah dia. Buat slide setiap bab nak mengajar tu dia.
Okay, jadi ni kira first screen untuk first page untuk slide saya lah. Okay, so bila kita dah buka, kita ada slide ni, so lah ni kita nak start record dah. Kita nak start record, kita boleh pergi dekat, okay, kalau atas ni dia banyak menu-menu dia ni kan. Kita boleh klik slideshow sini. Kita klik slideshow. So bila kita klik slideshow ni, dia akan tubik hak ni. Ni benda hak akan tubik bila kita klik slideshow. Ni semua bawah slideshow ni. Okay, jadi dekat menu slideshow ni dia ada apa? Salah satu menu dia ada record slideshow. So boleh ambil record slideshow ni. Record slideshow, tekan record slideshow, dia ada lagi 2-3 menu bawah dia, sub menu. Ada record from current slide, ada record from beginning dengan clear. So kalau kita nak nak start record daripada awal, daripada first slide, kita boleh klik record from beginning lah. Tapi kalau contoh kita mungkin sebelum ni rajin dah record slide awal-awal, kita nak record slide ke-7. Kita terus pergi ke slide ke-7, lepas tu kita klik ni teruslah record from current slide. Gitu. Okay, lepas tu bila kita klik record from beginning ni, okay, kita klik record from beginning, dia akan keluar ni. Kita nak start koh-koh record dah ni. Bila tubik lagu ni, adalah beberapa button sini yang kita boleh tekan. Okay, antaranya button button ni, hak penting ni. Hak bawah ni hak penting, hak nak record ni. Okay, dia ada button mic sini. So kalau kita nak catch, kita kena turn on lah mic. Macam sini, cikgu-cikgu boleh nampak ni, dia buat slash gini dia buat macam pakoh gitu, maknanya dia tengah off lah mic. So kita nak on, kita kena klik. Kita kena klik. Bila tak ada hot slash ni, maknanya kita boleh catch dah tu, maknanya dia record lah, maknanya suara kita tu didengari lah. Sama juga dengan kamera ni. Okay, kamera ni pun sama. Bila ada slash ni, maknanya kamera tu kita tak on. So untuk kita enable ke kamera ni, kita kena tekan sekali. Bila tak ada slash tu, baru kita boleh ni lah, maknanya muka kita akan tubik lah dekat kamera. Jadi ni dua benda yang penting lah. Sebelum kita start, kita kena on dua-dua ni dulu. Kita kena on dua-dua ni dulu. Okay, lepas tu bila dah kita on dua ni, okay, kita kena tekan record. Bila kita on ni, terus tubik muka saya sini. Okay, kita terus tubik muka sini. Bila kita on mic, okey lah. Bila kita on kamera, dia akan terus tubik muka kita sini. Okay, jadi saiz muka kita ni kita boleh adjust. Kalau rasa macam ni, kecil sangat muka kita ni, budak tak nampak ni, besar sikit boleh. Lepas tu kita boleh adjust. Nak besar kau, nak kecil kau boleh, tak ada. Tak suka duduk sini, nak suruh duduk di atas kau, duduk tengah kau muka kita boleh belakang. Kita boleh adjust tu Okay, jadi kita nak start nak start record tu, kita kena tekan ni lah. Ni button record Okay, jadi kita dah, bila kita tekan button record ni, dia akan tubik hot ni pula. Dia akan tubik hot ni. So kalau di atas ni, kalau tadi kita tengok ada button ni record. Bila kita tekan record dia akan jadi button pause lah. Bila kita tekan button record ni, dia akan recording dah ni. Pause. So maknanya kalau kita nak pause meta, bunyi anak jerit, kau nak kita tengok anak jerit meta kan, mungkin dah kita duduk tengah record rumah ni kita pause lah meta. Lepas ni kita sambung mula, tak apa, tak ada. Okay, sini button untuk pause. Sini dia tunjuk masa rakaman kita, berapa minit dah, berapa saat dah. Sini kita boleh pilih pen ataupun highlighter. Contohlah sambil-sambil kita mengajar tu, kita nak highlight point. Boleh guna pen, boleh nak guna highlighter, boleh. Highlighter tu jenis tebal sikit, pen tu jenis nipis sikit lepas tu ni eraser, kita boleh color, kita boleh sapu, kita boleh rubah siap ni. Kalau lepas kita tulis ni macam salah kau, bukan ni benar kita nak highlight hal lain, kita boleh padan. Ni color lah, color highlighter, color pen yang kita nak pilih. Okay, lepas tu kalau perasan, bila tadi di atas ni tak ada merah sini tapi bila kita tekan record ni, dia terus automatik tu merah sini. Merah ni maknanya tengah recording lah tu. Dia sedang merakam, maknanya tengah recording dah. That's why masa dia pun jalan dah ni. Okay, lepas tu hak penting lagi soal lagi adalah button X ni. Button X ni dia untuk kita clear rakaman dia ada. Contohlah kita tadi duduk tera-tera kita tak save pun lagi. So kita klik lah ni, klik hak ni enggak, kita clear lah, maknanya dia akan padan lah kita record sebelum ni. Sebab kita baru nak contohnya Okay, lepas tu bila dah contoh kita record untuk
Dia boleh PowerPoint ni kita boleh record slide by slide. Maknanya mula-mula kita record slide pertama, kita kecek. Okey, kita pun stop. Kita pun tekan hak ni, kita pergi ke slide kedua pula. Lepas tu kita kecek, stop. Gitu. Kalau PowerPoint ni bagusnya kita boleh record slide by slide. Maknanya record slide dulu mula-mula. Slide pertama dulu. Berhenti ya mata, nak pergi makan nasi, lapar. Lepas tu lepas makan kita sambung pula slide kedua. Boleh, tak ada masalah. Dah. Okay, so contoh kita record untuk slide pertama ya. Lepas tu kita selesai dah. Bila kita selesai, bila kita tubik daripada slide show ni, kita tubik lagi jadi gini deh mula. Okay, bila tubik lagu ni, macam tadi saya tunjuk mula atas tadi deh. Macam tadi cikgu-cikgu perasan sini deh, clear deh, tak ada gapo-gapo ni. Kosong je deh. Tengok sini deh, perhati sini. Okay, jadi tapi kalau kita tengok bawah ni, lepas kita record tu, dia tak ada star dah sini. Perasan ada hot lain ni tak ada star lagi sebab kita tak record lagi. Tapi hot nombor 1 ni sebab kita record dah, dia ada macam dengan star sini. Star ni maksudnya kita record dah tu. Dia ada rakaman video dah. Kalau kita klik sini, dia tulis situ play animation. Dia consider kita kecek-kecek tu macam animation lah deh. Jadi maknanya bila ada star situ tu maknanya ada rakaman dah tu. Situ ada rakaman video dah. Dan cikgu-cikgu kalau perasan pun muka kita pun ada dah dekat slide ni deh. Kalau awal-awal tadi tak ada lagi sini kosong. Tapi bila dah kita start kecek sini ni, bila kita tubik tu dia ada dalam muka kita sini. Gitu. Jadi kalau contoh kita nak tengok okey kau aku kecek sini ya. Jadi kodok deh. Kita boleh tekan sini. Kita boleh tekan sini. Maknanya kita buat slideshow. Bila kita buat slideshow memang bunyi lah. So kita duk kecek, duk mengajar. Jadi kita boleh tengok situlah jadi kodok jadi kita nak ni kan. Kalau kita puas hati kita boleh terus ke rakan untuk slide kedua dan seterusnya pula lah lepas tu. Okay. Alright. So bila dah kita contoh kita sebenarnya nak record slide pertama ya. Kira dah selesai dah. Kita pun nak save dah lah. Nak save lah. Kan nak tukar jadi video ni. Okay. Sebab tahu kita kalau save PowerPoint ni dia akan jadi format PPTX kalau version PowerPoint hok baru dia. Kalau zaman-zaman tahun 97 2003 dulu dia guna .ppt. Kalau hot learning, hot latest ni dia ada X, PPTX. Jadi gana kita nak save. Hok kita tahu nak save-nya PPTX ya, kita tak tahu gana nak save jadi video ni deh. So cara dia senang ya. Mula-mula cikgu-cikgu klik dekat file ni. Klik dekat file. Okay, bila klik dekat file ni, kita learn ni nak save deh. Klik file, lepas tu bila klik file dia akan tubik anak-anak ni. Akan tubik anak-anak banyak ni. Okay, so ambil save as. Ambil save as. Klik file, okay, lepas tu ambil save as. Bila ambil save as, lepas tu dia akan tubik gini. Macam biasalah kita nak save deh, memang akan tubik gini deh. Lepas tu file name kita tukar nama, letaklah nama-nama ke apa video bab 1 ke bab 10 dan sebagainya. Lepas tu format dia ni, save as type ni. Save as type ni, kita kena ni lah, kita kena tukar, kita ambil MPEG for video. Ni, ambil hot ni. Okey, kalau kita proses sini untuk video, dia ada dua, MPEG for video dengan Windows Media Video. Hot ni format MP4, hot bawah ni format WMV. Biasanya untuk video orang guna MP4. MP4 ni kalau kita send dekat WhatsApp pun boleh, kita boleh terus play, maknanya kita boleh terus tengok video tu. Tapi kalau kita send format WMV tak boleh play lalu dekat video. Dekat WhatsApp. Lain ke kalau kita upload dekat Google Drive GD. Kalau kita upload kat GD, memang boleh play lalu dua-dua ni. Tapi kalau kat WhatsApp memang dia support MP4 ya, dia tak support WMV ni, dia tak boleh nak play. So maknanya hak paling molek, paling kira okey sekali gak format video ni MP4 lah biasa orang guna. So bila kita tulis nama file ni dekat save as type ni kita ambil MP4 dah, MPEG for video. Okay, bila kita klik ni habis lah, selesai dah lah. Dia save dah lah video kita. Okay, so tu je lah, mudah ke? Tak susah mana. Okay, benda-benda gini orang panggil orang putih ya practice makes perfect. Awal-awal mungkin kia-kia nak sih, nak tak reti belakang deh. Tapi bila kita dah duk guna lama-lama jadi terror lah, jadi pandai lah deh. Cuma kita kena berani kita kena buat. Kalau kita tak buat kita tak reti sampai bila-bila pun deh. Kita kena buat. Bila kita buat kita godek-godek sendiri. Jangan risau komputer tak kira rosaknya duk godek-godek tu. Jangan risau. Okay, jadi kena berani
InsyaAllah boleh punya. Deh. Okay. So bila kita klik hot ni, kita save as kan? Jadi lalu lah. Jadi hijau lah. Deh. Okay. So bila dah selesai, kita tengok sikit apa kekurangan PowerPoint ni kalau kita guna untuk rakam video. Ada sedikit kekurangan lah banding dengan hot lain. Okay. Pertama, masa hot diambil untuk save video tu sangat lama. Kalau record slide pun, masa kita record tu tak ada masalah. Tapi masa kita nak save tu, memang dia ambil masa tu. Memang bila dia nak save tu kan, dia lama sikit lah. Tapi tak ada hal pun waktu tu. Boleh je nunggu, bukan nak cepat pun kan. Maknanya kita tunggu je lah dia save tu kan. Okay, so lagi dia punya kekurangan dia adalah file video dia sangat besar. Maknanya dia lagi besar daripada kalau kita guna format lain. Kalau kita guna program lain macam OBS ke, Google Meet sendiri ke. Kalau guna PowerPoint memang besar sungguh. Serius besar. Tapi tak ada masalah. Dengan teknologi terkini banyak dah solusi kalau diperkenalkan. Mana kita boleh kecil file size tu. Sebab apa? Okey je file besar kan. Kalau fikir sekali tak ada file besar pun kan. File besar pun tak ada memang tak ada Tapi kalau dah sampai kita nak upload kat Google Drive contoh kan. Macam yang saya tadi, saya prefer YouTube pada Google Drive sebab nanti dia makan space kita punya Gmail kita tu. Tapi maknanya kalau contoh kita nak upload juga kat Google Drive kat memang makan ruang lah. Contoh kalau so video tu dalam sejak, boleh kot dalam 400-500 megabyte, bayarlah. Berapa video ya kita boleh muat dalam kita punya Google Drive dia. Sebab kalau guna hot domain Gmail tu, gmail.com tu, email kita tu memang dia tak silap saya lah dalam 15 GB lah. Maknanya tak besar lah ruang dia tu. Kita bunyi pun besar dah tapi sebenarnya tak besar tu. Tak besar. Memang sikit lah. Boleh bubuh video penuh dah lah. Jadi learning ada banyak dah. Banyak dah website. Dia maknanya dia offer ke kita untuk kecil file size. Maknanya kalau contoh maknanya contoh kalau kita file video kita rakam PowerPoint ni besar, kita boleh kecil guna software Handbrake. Macam saya guna software Handbrake lah. Saya suka guna Handbrake. So Handbrake ni guna bulat je guna buat ni. Mudah ya. Mudah. Dia jenis style kita install, kita upload video, lepas tu kita tekan untuk dia kecil tu, dia kecil lalu dia save. Tak ada nak kena tekan ke apa, tak ada dah. Tapi tak apa. Waktu tu lepas ni kita boleh belajar kemudian deh. Learning kita nak ngaji pasal PowerPoint ni dulu lah. Okay. Jadi ni je dua masalah dia je. Masalah problem dia ni lah. Ketara sikitnya. Nak save video tu lama sikit tapi tak ada pada saya ni. Tak ada sangat. File video ni lah mungkin masalah sikit. Bila besar-besar ni kita nak share kat orang pun susah. Jangan kata nak share kat orang. Macam contoh kita nak upload kat Google Drive pun saya tu nunggu tak siap-siap. Sebab file besar memang ambil masa lah. Jadi sebelum kita share kat orang tu kita boleh kecil dulu size dia guna Handbrake ni. Kita guna Handbrake ni kita kecil dulu size. Banyak juga biasa dia kalau kecil. Saya rasa kalau macam saya teramah geng, muka saya record slide dia. Saya record slide. So slide tu video saya dalam 45 megabyte gitu ya, 45 meg gitu ya. Lepas tu bila saya guna Handbrake, tak siapa meg. Jadi 700 lebih gitu ya kilobyte, KB. Maknanya banyak tu. Tu baru slide. Kalau banyak-banyak slide, lepas tu hot muka saya tu bit sini ni saya tak kecek apa ni. Duduk titah-titah gitu record lah video sikit tapi tak kecek pun. Kalau kita kecek lepas tu lama pula, mesti file dia kau besar. Kalau saya tengok file saya kat guna PowerPoint kat, memang kalau suggest je lebih gitu, ada 500 megabyte juga besar tu. Jadi kalau guna Handbrake ni, 500 megabyte tu boleh kecil benar lah, boleh kurang banyak lah sebenarnya. Okay, itulah bendanya. Okay, so sekianlah daripada saya. Ni teori baru tunjuk ni. Learning ni detail saya lah kalau cikgu-cikgu deh. Ustaz-ustazah dia nak tanya ke apa jangan segar-segar. Kita belajar sama-sama. Jangan rasa down sebab learning ngajar online, tak apa. Kita tak ada pilihan deh. Kita tak ada pilihan. Ni je pilihan kita ada. Kita memang kena stay at home. Kita memang kena hidup dengan new norm baru ni deh. Kita kena adapt lah deh. Mungkin cikgu-cikgu ya, boleh lah ke cikgu gitu demo orang IT kita ni. Memang nak ke komputer pun tak reti deh. Maknanya kia-kia nak cari huruf keyboard semua deh. Ginilah sains-sains saya pun tempat saya ngajar tu
Masa awal-awal kami kena buat online dulu, ada kot beberapa orang memang mari menuntut dengan saya hok daripada fakulti lain. Hok sampai tahap Profesor Madia pun tak reti nak guna benda-benda gini. Muka demo ustazah ke Profesor Madia pun maknanya dalam kelas tu yang mengajar pom 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 habis. Hok ni siap nak kena record, nak kena capture depan komputer. Jadi tak reti ke apa rano ni nak buat ni, tak reti lah. Kak tak reti rano ni tolong ajar ke. Sedih-sedih nak mengajar ni deh. Maknanya dia ngajak, dia mari nutuk dengan kita. Tapi lah ni terror lah. Hak dulu-dulu tak reti tu. Hak dulu-dulu mari jumpa kita suruh nak jerit kan nak buat ni. Lah ni jadi reti dah lah, expert dah. Benda ni mula-mula nak buat memang seru terkia-kia. Supaya saya pun, muka kita mana rajin ngajar online dulu. Memang ngajar jumpa muka face to face, bersemuka deh. Start tahun lepas kena online. Awal-awal dulu terkia-kia juga walaupun orang IT, muka benda kita tak biasa deh. Tapi dah lama-lama duk guna, jadi okey lah kita boleh dah lah ni. Okay. Jadi cikgu-cikgu pun insyaAllah jangan rasa sedih, jangan rasa stres, jangan rasa down. Kita ada ramah saing-saing, kita ada ramah orang-orang kita boleh rujuk. So, okay. Kita buka dah PowerPoint. Okay. So, cikgu-cikgu boleh buka dah PowerPoint cikgu-cikgu. Ikutlah nak buka PowerPoint mana pun. Nak buka PowerPoint yang saya share saat ni pun tak apa. Boleh download. Boleh buka ya tu. Okay. So, kita nak tahu mana kita punya PowerPoint ni version berapa-berapa. Cara dia senang. Cikgu-cikgu boleh tengok dekat file ni. Okay, boleh klik dekat file. Boleh tengok dekat akaun bawah ni. Klik dekat akaun bawah ni. Ni dia tulis ni. Microsoft Office Professional Plus 2019. Ni lah apa? Dia punya version dia nya. Version 2019. Jadi sini kita boleh tengok. Okay. Alright. So kita go back mula. Okay, lah ni kita nak record ni dah. Kita nak record dah. Okay, jadi cara kita nak record, kita kena tekan slideshow. Kita pergi kat slideshow ni. Okay, kita pergi kat slideshow ni. Okay, klik dekat slideshow. Okay, lepas tu kita nak kena klik on ni. Record slideshow. Nampak tak? Hot lain ni banyak lagi benda lain deh. Tak cara hot lain tu, kita cara ni lah. Kita cara slideshow, record slideshow. Hot lain-lain ni pun saya tak terani lagi ni. Saya pun malah nak cara hot lain. Saya nak guna, saya nak guna deh. Jadi kita tengok ni lah. Tekan slideshow, tekan record slideshow. Bawah record slideshow ni, saya ada 3 benda tu. Record from current slide, record from beginning dengan clear. Macam learning, saya nak start record daripada first slide. Okay, so saya klik on ni lah, record from beginning. Boleh dah tu, tapi muka tak tubik. Apa muka tak tubik? Sebab kita tak on lagi kamera. Kita terang on, tengok tubik tak? Tubik dah. So muka saya lah ni tubik sini pula. Saat ni tubik kat Google Meet saat ni tak tubik sini sebabnya saya tengah on kat Google Meet. Bila kita guna kamera, kita tak boleh guna banyak-banyak kamera dalam satu masa yang sama. Maksudnya, kita on dekat PowerPoint muka kita on muka kita kat Google Meet. Tak boleh, dia kena salah ya. Dia mesti, kalau kita dah on kat Google Meet, kita tak boleh on dah tempat lain. Memang lagu tu kamera, okay. Jadi, macam ni saya off dah dekat Google Meet. So that's why saya boleh on dah sini. Macam saat ni saya tak boleh nak on sebab saya on dekat Google Meet deh. Okay, cek laju, belik lidah-lidah. Okay. Jadi, inilah benda macam saya tunjuk dalam slide tadi deh. Ni ada button untuk record. Lepas tu sini masa untuk berapa lama kita record dah. Sini ada pen. Nak tulis contohnya nak highlight ke apa-apa. Ni eraser untuk kita padat. Ataupun kita nak highlight, kita nak kecek ni, kita nak highlight ke budak-budak kita deh. Kita highlight je lah, tekan je lah. Ni color highlighter tu lah kita boleh pilih. Kalau tak save, kita padan je lah kan. Sebab kalau kita tak padan ni, nanti dia akan save sekali dengan kita punya video. Tapi tak ada masalah. Kalau kita tubik pun nanti kita boleh delete lagi. Kalau kita highlight tu tak ada Okay. So bawah ni macam saya ayat tadi, kita ada button mic, kita ada button kamera. Okay. Jadi kalau kita tutup mic, tak kecek dah lah ni. Dia tak record suara kita. Tapi bila kita on mic, dia akan tubik muka kita, dia akan tubik suara kita sekali. Ni untuk apa? Ni kalau kita tak si ada muka kita sini lah, kita tekan ni tak ada lah muka kita. Kita. Okay. So sini adalah button macam saya tadi lah. Kalau contoh kita pernah record dah sebelum ni, kita duduk tera-tera. So kita tak si guna video tu, kita clear lah. Clear semua. Boleh clear current slide pun boleh. Mana-mana lah kita nak deh. Ni setting untuk audio video kita lah. Maknanya nak setting, kita nak pilih kamera mana banyak jenis. Okay. Mana kita boleh pilih sini. Okay.
Jadi kalau kita nak start record, kita tekan hot ni. Kita tekan je, dia akan tubik dulu countdown dia, 3, 2, 1. Bila dah tak ada tu, ni tengah record dah ni. Tengok tak masa dia gerak dah ni deh. Masa dia tengah gerak dah ni. Tengok, nampak tak button record sini merah ni. Mana tengah recording dah ni. Tengah record dah. Gapok kita duk kecek bla 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 tu dia record ni. Tengok dia tulis sini, recording in progress. So maknanya tengah record. So sambil-sambil kita mengajar, kita boleh lah. Contoh kalau kita nak highlight gapo-gapo ke. Kita nak highlight ko pelajar kita ni poin-poin penting. Kita tanya lah mana-mana okey. Kita tekan je lah mana-mana contoh deh. Kalau kita tak si guna highlight pun tak ada masalah. Okey. Jadi lagu tu lah. So bila kita selesai dah record, kita pun tekan stop. Tekan stop. So bila kita tekan stop, tengok masa kita berhenti dah lah. Saat ni kita duduk kecek 40 saat untuk slide pertama ni. Okay. Jadi kalau contoh kita nak tengok, jadi kodok slide yang kita record saat ni, kita boleh replay. Tengok. Okay, kecek. So maknanya tu kita nak tengok mula gambar kita record saat ni lah. Gitu. Jadi kalau kita dah selesai dah, kita puas hati dah dengan slide pertama ni. Okay. Jadi kalau kita kita puas hati dah, kita kiranya nak tubik. Okay. Kalau kita nak tubik. So kita dah memang ada dah video tu. So tak ada masalah lah. Jadi kalau kita nak pergi ke slide kedua, kita tekan next. Kita nak kecek dekat slide kedua pula. Kita kecek pula sini. Kita record pula. Kita record pula slide kedua. Kita kecek bla 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 bla. Lepas tu contohlah kita kita nak pause sebentar. Kita duk kecek ni ke. Kita duk kecek tengah record ni ke. Tengah record. Ni buat pause sini sikit. Sini banyak ni. Ni jumlah semualah termasuk dengan slide 1 tadi. Ni jumlah untuk slide 2 ya. Learning slide, current slide ni ke. Jadi contoh kita duk kecek-kecek, kita dengar anak duk jerit. Kita tengok anak jerit mentah. Tapi tak settle lagi untuk slide ni. Kita tekan pause dulu. Bila kita tekan pause, dia akan stop sampai kita kecek saat ni. Bila anak dah senyap, kita mari semula sini, kita nak sambung kecek gapo kita tak habis saat ni, kita tekan sini ya. Boleh sambung dekat slide yang sama dah. Kalau selesai kak, kita kira pakai beres dah lah, stop je lah. Jadi dia save dah ni. Dia maknanya dia ada dah ni dekat slide kedua. Contohlah kita ada sampai slide 2 ya deh. Bila kita dah selesai kak, kita tekan escape lah. Kita tekan escape. Okay, so bila kita tekan escape, kalau kita pergi slide pertama ni, tengok ada video dah deh. Ada video dah. Kalau kita tekan ni kak, kita boleh play ni. Kita boleh dengar. Kita boleh dengar. Okay, macam saya ayat tadi, video kita ni kita boleh besar, kita boleh kecil. Ni, kita boleh tukar tempat dia. Kalau so macam besar sangat, Allah besar buat muka aku situ kan. Kecil sikit, boleh, tak ada masalah. Nak besar pun boleh. Ataupun kalau contoh, cikgu-cikgu mungkin contohlah kalau nak mengajar kau gapo, maknanya slide pertama tu nak biar ada muka kita ya. Boleh, tak ada Okay, contoh deh. Kita letak slide baru. Slide baru ni contoh di atas ni. So kita nak biar ada muka kita bersabuk sini kan. Boleh. Kita terang. So kita terang. Kita terang record tadi. From beginning. Muka kita ada sini deh. So kita terang record sikit. Okay, terang record sikit. Kita nak tengok dekat slide hot kosong, tak ada apa-apa ni. Nak besar muka kita contoh kan. So beres, selesai dah. Okay, so kita tubik kak, tekan button escape ni lah. Ataupun nak close hot ni pun boleh. Okay, so muka kita ada dah dekat slide pertama tadi ni, hot kosong ni. Contoh kita nak besar muka kita, boleh besar. Tak ada masalah. Besar setakat mana? Penuh. Maknanya untuk slide pertama ni mungkin kita nak kecek, nak bagi intro, nak kenal diri ke apa-apa, boleh, tak ada masalah. Maknanya boleh kecek lah. Boleh. Ni button gone ni tak ada ni kalau kita play ni, tak ada, dia kosong, ada muka kita gini ya. Kalau kita slideshow kita nak terang ni. Kita terang tengok. Maknanya nampak tak? Dia main.
masa dia tunggu. Bla 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 bla. Nampak tak? Cikgu nampak deh? Nampak macam ni okey jadi. Nampak macam okey ya. So itulah bendanya. Hak ni kita boleh kecil kalau kita nak kecil. Kalau cikgu-cikgu nak buat naik ke atas, nak tok tepi ni kau, ikut deh. Nak tok mana-mana pun boleh, tak ada hal. Nak tukar bentuk, tok comel pak segi gini kan. Nak tukar bentuk molek sikit, ambil design. Dia design apa dah? Sudah. Dekat video. Dekat video, sorry. Kat video. Kat video ni ambil sini. Boleh ambil bentuk-bentuk mana nak. Boleh belakang. Tak ada hal. Nak ambil video shape pun boleh. Nak buat bentuk love kau, boleh, tak ada hal. Boleh belakang. Deh. Boleh. Ikutlah. Bentuk gana-gana pun boleh, tak ada hal. Boleh ambil mana-mana pun. Okey? Boleh buat. Okey? Jadi itulah bendanya. Mudah je deh. Mudah je. So kita buat dah. Saat ni kita buat. So kita nak save. Kita boleh klik file. Macam saya tadi deh. Kita pergi kat file ni. Kalau kita nak tengok PowerPoint kita version berapa tadi, kita klik account deh. Kita klik account. Tapi lah ni kita nak save. Kita klik save as lah. Kita save as. Pergi kat save as. Lepas tu kita carilah. Kita nak save mana-mana contoh kan. Lepas tu contoh kita nak save kat desktop. Klik kat desktop lah. Lepas tu kita file name ni bagilah nama apa-apa. Okay. Lepas tu save as type ni boleh klik ni. Boleh ambil format mana kita nak. Macam saya tadi, untuk video PowerPoint dia ada dua ya. Sama ada MPEG-4 video ataupun Windows Media Video. So kalau ikutkan, paling fleksibel punya format video, paling common adalah MPEG-4. MPEG-4 ni bunyi macam pelik tapi sebenarnya MP4 ya. Benar, MP4. Okay. Jadi Windows Media Video ni pun bunyi macam pelik tapi sebenarnya WMV. MP4 dengan WMV paling common sekali MP4 lah. Sebab MP4 kita boleh send dekat WhatsApp, kita boleh tu play. Kalau macam WMV, kalau kita share dekat WhatsApp, kita tak boleh nak play. Jadi susah sikit. Jadi paling fleksibel, paling common dia MP4. So, kalau kita nak save ni. Kalau kita nak save tu, contohlah kita nak save. Saya nak buat dulu slide banyak-banyak ni sebab takut nanti jadi lama nak save. Kan? Okay. Contohlah saya buat, saya save luar ya. So tengok ada dah kan tubik ni kan. Sebab kita ada tambah-tambah video tu, ya tubik dia lah kan ni. Kadang-kadang dia lambat sikit tubik. Bila kita tera-tera baru dia tubik. Tapi as long as kalau kita tera slideshow, tubik molek suara kita tu, okey lah, tak ada hal lah. Kalau tak tubik detail ni pun kan. So kita nak save, kita pergi kat file, kita klik save as tadi. Lepas tu kita browse, kita nak save dekat desktop sebagai contoh. File ni kita tarik ke apa-apa. Contoh bab 1. Save as type, kita ambil MPEG-4 video. Untuk MP4 video dah. Klik on ni, lepas tu kita klik save. Ni tengah save ni. Nampak tak? Lama juga masa dia ambil untuk save ni. Padahal 2 slide ya, kecek gapo sangat. Tak sampai seminit pun kecek dia. Memang dia ambil masa. Inilah antara kelemahan yang ada pada PowerPoint. Tapi tak salah ke dia juga sebab video benda besar kan. Memang dia akan ambil masa untuk save. Tapi tak apa, tak ada hal. Save je lama-lama pun. Lah kali dia akan siap juga dia. Jadi kita tunggu sampai dia siap save. Kita tengok sini lah. Kita tengok sini. So tak payah tutup lagi. Tunggu sampai dia siap save. Tunggu dia sampai siap save. Jangan tekan apa-apa. Tunggu je dia siap deh. Okay, so siap dah. So kita pergi ke desktop kita. Kita nak tengok mana video kita save sana ni. Ni. So dia dah jadi format video MP4 file. Okay, so kita double klik, kita nak check kan. Ni. Video dah ni. Ni format video dah ni. Bila dah tak tu. So kita tutup lah. Pendek yang ni masa dia dalam tak sampai seminit pun. Tak sampai seminit. Okay, kalau kita tengok sini dia punya apa? File ni. Okay, kalau kita tengok tu, kalau kita nampak item type dia MP4 file. Okay, video format MP4. Size dia 20.5 MB. Okay, besar tu. Kecek ke apa sangat, tak sampai seminit pun kecek. Tapi besar file dia 20.5. Agak besar lah. Tu kecek merapu kalau kita mengajar-ngajar tak tengok 2 jam tu. Bayar ke berapa besar file dia, memang kena pergi, memang kurang-kurang 500-600 MB. Jawabnya besar tu. Nak upload, nak upload pula, tak siap tu mah duk nunggu. Nak boleh kau siap upload kat Google Drive dia. Memang lama.
Padahal masa dia berapa lama sangat ya tu. Length dia tulis tu 50 saat ya. Jadi bila dah lagu ni tu hok saya kata kena download Handbrake ni. Download Handbrake ni. Handbrake tu macam saya share tadi. Saya share tadi, saya royak Handbrake tu dia ni. Ni dia punya apa? URL dia, link dia, handbrake.fr. So kita download kita download Handbrake. Kita download, lepas tu kita install. Bila kita install, saya tunjuk dekat gitu ya nah. Kalau rasa macam banyak benda tak apa, nanti next time insya-Allah ada rezeki kita buat untuk ni pula. Kita mudah je software ni, tak susah. Bila kita install, nak install pun mudah, tekan next lah. Bila kita siap install, dia akan tubik Handbrake ni. Ni ada gambar nenah lah apa segala tu. Okay, lepas tu kita pilih. Okay, kita pilih video kita tu. Contoh video kita tu dekat komputer kita, kita klik ni ya. Macam yang tadi, saya punya video bab 1 deh. Bab 1 ni. So kita pun open. So bila open, muka file kecil ya. Lah maksud saya 2 slide ya kan. Dalam 20 MB gitu ya, metan. So saya format dia memang masih MP4 dah. Kita tak payah duk tukar lah. Ambil MP4 kira ni. Lepas tu kita start encode nama dia. Start encode. Bila kita tekan start encode tu gak, dia kecil lah file size kita. Tengok ni dia tengah kecil. Dia tengah kecil. Kita punya apa ni, size video kita tu. Hok ni metai lah muka file tak besar mana deh. Dia tak ambil masa lama lah. Kalau file kita besar-besar mungkin lama sikit lah masa dia ambil nak kecil file tu. Metai lah nak siap dah. So siap dah. So dia tulis sini dia save dekat dalam folder video deh. Okay, so kita tutup. Kita tengok sini mula. Kalau hok ni, hok saya save dekat PowerPoint tadi, video saya size dia 20.5 MB besar tu. Kita terus tengok dekat hok saya kecil size guna Handbrake tadi deh. So kita terus tengok dia save dalam video ni, default folder hok dia save untuk Handbrake. Ni hok saya save lah ni. So tengok. Daripada 20.5 MB tadi yang kecil Handbrake ni jadi size dia 4.20 MB ya. Jangan kejut dengan item type dia ni. Item type dia ni format dia M4V. Sebenarnya MP4 jugalah. Tak ada hal. Okay. Jadi video dia serupa ya. Cuma dia kecil size ya. Okay. Saya guna Wondershare Filmora 9. Okay, ambil new project. Lepas tu kita contohlah kita nak edit hok saya video PowerPoint tadi deh. So kita upload dulu video tu. So ada dah sini. Kita tekan je lah add to project. So bila kita tekan add to project ni, dia akan letak sini lah. Dia letak sini. So ni video kita ni. So kita boleh potong dah ni. So caranya kita play je video ni. Kita play. Rasanya kita tak save awal-awal ni. Kita rasa kita tak save hak ni. Hak ni duk ngepek lah kan. So kita nak buat, kita tekan ni lah. Tekan cut ni. Tekan guting tu. Nampak tak? Dari tadi dia gabung semua kan. Bila kita tekan hak ni, dia macam terpotong dah ni. Terasing dah ni. Perasan tak? Okay. Macam tadi duk lagi ni. Macam tadi dia bergabung ni. Tengok tak ada pun dia punya gapo terpotong sini. Learn ni dia dah macam terpotong dah ni bila kita tekan hak ni. Ni, perasan tak? Terpotong deh. So bila terpotong tu gak, kita boleh tekan hak ni. Kita tekan delete je lah. Tak ada dah lah hak tadi. Gitu lah saya guna lah. Contoh event hak tengah-tengah pun. Contoh kita jalan, kita duk play kan. Bila play tu bunyi anak jerit ke contoh kan. Kita tekan je lah hak ni. Contohlah hak sini ni hak ruangnya anak duk jerit. Kita tekan go ni, guting ni. Tengok dia pisah dah tu. Dia pisah dah. Kita tak say daripada sini sampai sini, hak biru ni kita tak say. So kita pun tarik go ni pergi sini. Tarik sini pergi sini. Ataupun kita boleh dengar. Kita boleh dengar, kita play deh. Kita tak say sini. Contoh sampai sini yang kita tak say. Kita duk dengar ni. Kita nak hak tu kat tu ya tak say. Tekan hak ni mula. Tekan sekali lagi, tengok dia jadi 3 bahagian dah deh.
Tiga bahagian tu sebab kita duk tekan-tekan gunting 2 kali tadi. Mula-mula kita tekan gunting sini. Lepas tu kita tekan gunting sini pula. Jadi hot ni kita tak say. Kita tekan hot ni, kita tekan delete je lah kat keyboard kita. Ada lah. Tu hot saya guna Filmora untuk potong-potong video. Filmora ni dia bukan sekadar untuk potong-potong ya. Contoh nak letak title, okay? Nak letak title kita terapli tengok. Ni contoh. Contoh kita nak letak bab 1. Tulis sini nama Cikgu Tasnim. Boleh. Nampak comel deh. Dia buat dah ni. So kalau kita nak ni enggak, kita boleh tarik. Benar tarik letak sini. Kita tarik. So kalau kita tarik, bila kosong sini kita tarik lah ni tak depan. Kena berapat lah. Kalau dok nanti YouTube hitam juga dekat video kita ni. Jadi kita pergi ke belakang ni. Kita play semula kak. Ya kita tubik tajuk dulu. Contoh. Tubik tajuk dulu. Lepas tu barulah tubik video kita. Gitu lah. Contoh. Banyak benda boleh buat dengan Filmora ni. Contoh tajuk ni macam kosong tak bunyi ke apa. Nak letak suara sikit audio. Boleh pilih sound effect. Nak letak bunyi bong ke apa. Okay. Cikgu-cikgu dengar kau tak tahu. Takut saya yang dengar. Boleh tarik. Boleh tarik. Tak sound contoh. So bila kita play nanti. Dia akan bunyi sound sikit. Okay, biasa orang buat kat YouTube tu kan. Video lagu tu kan. Gitu lah. Lepas tu. So lagi. Tips dia dengan internet ni. Saya ni. Unify punya router tu. Pasal dekat TV bawah. Saya ni workstation saya tempat saya mengajar li atas. So bila li atas rumah biasalah dia ada banyak dinding-dinding. So li atas ni kalau guna Unify, guna wifi kat jadi slow. Kadang-kadang tengok online ni tiba-tiba kecek sore. Orang lain tak dengar dah kita benar kita duk rasa kecek sore. Lepas tu mula budak WhatsApp. Puan, tak dengar ada suara puan ni. Puan ada kau tak ada? Rupanya putus dah benarnya. Mula saya stres lah. Mula nak marah kat orang semua kan. Bila internet tak jadi. Lepas tu rupa-rupanya saya kata jangan guna wifi tak jadi. Dia kena beli wayar. So saya beli wayar LAN. Local Area Network LAN hok. Banyak deh. Ada Cat6, ada 5E, ada. Saya pun pasal wayar kan. Wayar internet tu. Daripada bawah ke TV, jalan dinding siapa naik ke atas. Lah ni tengah cucuk dekat CPU ni. Saya guna LAN tu lah. Memang Alhamdulillah bila guna LAN memang dia okey. Dia stabil. Tak putus-putus dah lah. So salah satu tipsnya, sejak pada tu memang saya pasal siapa 3 wayar di rumah ni. Habis dekat dinding rumah tu, dekat TV tu jalan banyak wayar lah. Wayar tembus ke bilik tu, wayar tembus sini ke ruang tamu nak guna lah untuk anak-anak ngaji tak apa kan. Jadi murah lah wayar tu dalam. Tengok panjang. Kalau saya beli untuk sampai ke atas ni, saya beli 30 meter lah. 30 meter dalam berapa? 60-70 ya. Macam kalau ke bilik bawah tu, saya beli dalam 15 meter. Murah ya, 20 lebih gitu ya. Jadi lebih stabil lah line dia. Kalau cikgu-cikgu banyak mengajar online, nak live guna Google Meet, memang saya cadar, saya saran ke beli LAN kabel tu. Kalau cikgu-cikgu nak, saya boleh share kedai Shopee yang biasa saya guna. Lepas tu bila cucuk dengan kabel tu lebih stabil lah. Lebih stabil internet. Macam ada plan nak beli laptop ke kan. Lalu ni pun keperluan juga support saya lah kan. Kalau tak beli laptop pun kita upgrade. Kita upgrade komputer yang sedia ada dah. Laptop kita mungkin okey dah, cuma kita kena upgrade. Macam saya itu saya upgrade. Laptop saya tu i3 lah. Kalau i3 ni kak kira cikai je lah. Tak laju mana deh. So saya upgrade. Kalau ikut ke hard disk tu dia ada 2 jenis. Sama ada HDD ataupun SSD. HDD tu hot common. Hot banyak PC, banyak laptop guna. Hot molek sikit sebenarnya adalah SSD. SSD ni dia laju. Kalau kita buka, kita tekan on dekat CPU kita kan, dia loading tu back Windows tu tak sampai seminit kot. Lepas tu RAM pun ambil hot tinggi. Paling kurang 8 gig RAM. Kalau boleh sampai 16 gig, lagi superb lah, lagi laju lah. Ambil RAM 16 gig. Kalau ada cita-cita, ada niat nak beli laptop baru, mungkin boleh tengok paling kurang i5 lah, i5. Dia punya processor dia tu i5 paling kurang. Jadi kalau boleh spek-spek hot tu, insyaAllah okey lah. Tak ada talah mana lah kijau laju, kijau smooth, molek dia lancar insyaAllah. SSD saya beli hari tu hot 500 gig. 500 gig dalam 260 ya. Saya upah orang untuk pasal, lepas tu saya tambah RAM. RAM masa laptop tu, laptop saya tu i3. Laptop tu i3
4 gig ya dia punya RAM dia. So saya minta dia tambah 4 lagi jadi 4 gig lagi jadi 8 gig. Sebab dia boleh pergi 8 gig ya, dia ada limit dia laptop ni. Jadi nak beli tu suruh kedai check dululah boleh berapa gig ni tambah RAM dia. Jadi macam laptop saya tu boleh tambah 4 gig lagi. So lah ni duk buka, alhamdulillah okey dah lah, laju dah lah. Kalau dok kat belum ni janggut nunggu dia tu bit loading, tu bit window deh. Lepas tu hak moleknya Windows 10 lah sebab window baru deh. Banyak kerja boleh mudah nak buat guna Windows 10 ni. So tu antara saranan saya untuk spek-spek laptop kalau contoh ada cikgu-cikgu nak upgrade ke, nak beli hak baru ke, boleh lah. Laptop ni dia molek kena format juga. Contoh kalau kita guna banyak tahun dah, molek kita format lah. Bila kita format tu, lepas kita format tu insya-Allah dia akan jadi lebih laju pada sebelum tu. Kalau boleh kena amalkan format lah, tak kedah format setahun 2 tahun sekali ke format bila format tu jadi laju lah. Ada virus sikit buat dah, leaching habis dah okay. Macam kami memang kami record. Maknanya setiap kali kami live tu kami record. Memang lepas record tu saya punya praktis lah deh. Lepas record tu nanti Gmail akan hantar email. Dia royak okey. Video kita tu dia upload dekat Google Drive. Nanti saya tunjuk dah. Contohlah. Ni contoh email yang saya boleh ni. Ni Meet recording saya. Maknanya the recording has been uploaded. Dia upload dekat Google Drive. So saya nak tengok video kak, saya buka lah Open in Drive. Saya buka Open in Drive kak, ni lah video saya. Ni video saya mengajar course student. So saya buat, saya download. Bila download tu lah lepas tu saya akan edit dekat saya edit dekat Filmora tu. Hok potong depan-depan tu mungkin saya tak kecek lagi, saya potong lah. Buat apa Hok belakang-belakang Q&A tu pun saya potong juga. Saya just maknanya video hok saya kecek lah, saya mengajar ya. Hok ada budak-budak interak tanya soalan semua saya potong. Sebab saya nak upload hok saya mengajar So saya upload walaupun saya punya Google Drive ni sebab saya guna domain quiz, dia unlimited juga. Saya Google Suite tadi. Walaupun unlimited tapi saya tak prefer lah macam saya tadi. Bila kita upload video dekat Google Drive ni dia dia makan data. Kalau kita upload dekat YouTube jimat lagi data sebenarnya. In fact ada setengah telco tu buka YouTube ni unlimited pun boleh buka 24 jam. Tak makan data pun. So that's why saya lebih suka upload video dekat YouTube. So bila kita upload dekat YouTube, kalau contoh cikgu-cikgu nak ngaji cara-cara nak upload, nak buat channel boleh. Saya boleh ajar juga. Saya ada channel juga udah tak ramai pun subscriber 130 ya. Kita mungkin cikgu orang tak subscribe kita ni. Student kita ngajar je lah subscribe-nya. So saya upload lah ni video-video saya ngajar di kelas ni. Saya ngajar sikit. Lepas tu saya saya potong-potong, saya share. Ni contoh saya ngajar tu. You guys present kat sini. So saya edit lah sikit, tambah-tambah title depan jadi nampak ni sikit kan. Jadi lepas tu kak saya share link ni dengan student. Saya share link dengan student. Saya upload dekat GC ni hok saya buat lah cikgu-cikgu mungkin cara lain-lain lah. Macam kami guna Google Classroom. Kami banyak platform. Macam LMS pun ada. Nak guna Google Classroom pun ada. Macam saya suka guna Google Classroom. So ni untuk subjek saya lah. So saya upload setiap ni memang subjek yang berbeza. So saya upload dekat Google Classroom. Siapa-siapa ada Gmail pun memang boleh create account Google Classroom masing-masing lah. So saya upload lah dalam Google Classroom ni. Kalau Google Classroom ni saya suka sebab dia macamnya well organized. Macam ni kerja-kerja student saya. So saya buat topik, saya sort ikut topik ni. Ada topik announcement Announcement ni kita boleh announce lah. Contoh nak buat quiz ke nak buat test, kita umum Lepas tu ada juga topik untuk attendance. Style saya attendance, saya tak pergi Google Form. Saya tanya dekat dekat GC lah. Saya buat soalan.
So tengok soalan ni, student tekan hok ni enggak? Kira dia mari dah tu. Gitu senang. So saya tak payah susah-susah nak buka Google Form, nak download Excel, pening ni banyak KJL. Lepas tu saya buat exercise, semua saya upload dalam ni lah, mudah. Jadi nampak comel. So kalau macam ni untuk pelajar-pelajar, hok masuk untuk kelas saya ni. Lepas tu kalau contoh subjek tu ramai cikgu mengajar, kita boleh upload, kita boleh invite cikgu lain. Kita boleh add cikgu lain masuk dalam ni sekali. Dia panggil co-teach. Lepas tu grade. Untuk grade ni untuk semua tugas yang kita bagilah. Banyak dah lah ni. Muka learning minggu ke-10 dah, 2 bulan lebih dah duk mengajar, nak final dah ni. Jadi Gana, attendance ni kita boleh tengok siapa hok mari, siapa hok tak mari. Hok missing ni tak mari ni. Tak mari. Tak kisahlah dia MC ke Gana ke. Ada hok late sign, ada juga. Kita boleh tengok. Hok Ahmad Afwan ni missing banyak ni sebab dia ni dia positif COVID-19. So dia banyak lah tak mari kelasnya. Dia banyak tak mari kelas. Jadi kena tengah proses recovering lagi tu. That's why tak mari kelas lagi. Banyak tak mari kelas. Kalau macam tengok exercise ni kan, exercise ni pun ada lagi hok tak submit ni. Markah 10 ni, markah dia full mark dia 10. Kalau exercise tu ni markah penuh dia 5. Ada lagi hok tak submit ni. Jadi apa ni? Senang lah. Saya suka cara ni sebab dia senang. Saya terus boleh tengok hok tak isi attendance apa. Saya suka Google Classroom. So bila dah saya buka contoh exercise dia, okay, macam exercise kita nak tengok untuk exercise 3. Hok turn in ni maknanya hok submit dah ni. Hok bawah ni, hok missing ni, hok tak submit lagi ni. Hok tak atas lagi. Jadi hok atas dah, kalau kita nak tanda, kita boleh dah tanda. Kita klik je atas hijau dia, kita boleh terus tengok. Terus boleh tengok. Saya ngajar coding deh, programming. So saya tengok, kalau contoh sini salah kak, saya tekan komen je lah sini. Saya komen. Saya highlight, okay. Contoh, saya highlight sini, saya komen je lah. Saya pun royak lah. Gapo hok salah sini contoh. Okay. Lepas tu contoh kalau boleh dah markah kita tulis lah. Sini markah dia berapa? 8/10 contohnya. Bila dah tulis markah kita return lah kau dia. Kalau contoh kita nak suruh dia buat semula, kita return juga kau dia. Kita suruh dia buat semula lah. Maknanya suruh dia redo kan. Buat balik pun boleh. Mana-mana boleh. Jadi itulah saya suka lah guna Google Classroom. Senang. Senang. Jadi bila dah saya upload video kat YouTube tadi, saya pun share lah dengan student. Dekat lab video ni deh. Saya share lah dengan student video yang saya upload dah. Kindly check it out here. So dia klik sini kak, dia boleh tengok video saya upload. Kali kan. Gitu lah. Jadi saya sukalah cara ni sebab mudah lah pada saya dia. Kerana dia macam well structured sikit, tersusun, berstruktur sikit lah gitu. Jadi kalau lepas-lepas ni cikgu nak ngaji pasal Google Classroom boleh, tak ada masalah. Kita boleh ngaji pasal Google Classroom, kita boleh ngaji cara nak upload video dekat YouTube pun boleh. Bila kita guna email Gmail, dia akan makan rare. Dia akan makan space. Dia akan makan space kita punya Gmail tu. Jadi saya lebih suka, maknanya ada cara lebih ni adalah kita upload dekat YouTube. Bila upload kat YouTube, tak makan ruang kita. Kalau contoh cikgu segar, tak saya share dengan orang lain, tak tukar lu. Maknanya kalau upload nanti semua orang boleh tengok, seluruh dunia boleh tengok deh. Kalau cikgu segar, cikgu boleh unlisted ke video tu. Sebentar dah saya tunjuk unlisted video saya. Saya pun ada juga video unlisted, saya tak share dengan orang, saya segar deh masa awal-awal dulu. Okay, so ni ni video saya. Video semua ni. Ni bentar deh. Okay. Ni ni ada video. Tengok. Rasa tak? Saya tulis unlisted sini ni. Unlisted ni maknanya saya tak share dengan orang ni. Orang tak boleh tengok. So unlisted ni orang hok ada gapo? Orang hok ada link video ni boleh tengok. Orang yang tak ada link tak boleh buka. So kalau contoh cikgu segar nak share kat YouTube, cikgu boleh unlisted juga. Maknanya upload video dekat YouTube, lepas tu tekan unlisted,
Lepas tu share link tu dengan student cikgu. Maknanya student cikgu ada link yang boleh tengok video tu. Orang lain tak boleh nak search main-main dekat YouTube. Memang takkan jumpa. Melainkan kalau dia ada link, baru dia boleh tengok. So kalau kita upload kat YouTube, bagusnya dia tak makan space kita. Kalau kita upload dekat Google Drive, kalau kita upload kat Google Classroom, dia makan space. Lama-lama dia penuh tak boleh nak upload dah lah. Gitu. Jadi tusah Lepas tu lagi, kalau kita upload dekat YouTube, in terms of data internet ni, ada setengah telco yang unlimited lah. Untuk YouTube, mana kita boleh tengok 24 jam, tak makan data pun. Tapi kalau dekat Google Drive, Google Classroom, kalau kita upload video, kalau budak-budak tengok, dia makan data. Lepas tu dia makan data banyak. Dia tak macam YouTube. YouTube tu dia makan data sikit lah kalau makan pun. Jadi maknanya dia lebih jimat lah. Yalah kita sebagai cikgu ni kadang-kadang kita buat tu kena mikir banyak deh. Kena mikir untuk kita ya, tapi kena mikir untuk pelajar. Sekali pelajar ada kemudian kodok nak akses. That's why kalau saya macam ngajar, saya memang ngajar online memang saya sangat lenient lah. Memang tak strict. Kalau cikgu-cikgu perasan saya buka Google Classroom saya tadi GC kalau saya buka GC saya tadi, ada hot missing tu kan. Hot missing tu kadang-kadang masa hari tu banjir kat Pahang. Ada student saya tengah banjir pun siap kena tukar, kena pergi duduk dewe lagi rumah tergelai air kan. Jadi memang saya tak strict lah. Maknanya untuk kes-kes ada masalah internet, kalau saya live dia tak join pun saya tak ada Maknanya saya akan share video live saya tu lepas saya edit. Maknanya dia boleh tengok video tu, lepas tu dia boleh sign attendance lepas tu. Gitu. Kadang-kadang sampai 2-3 minggu lah baru budak sign attendance, tak apa. Janji dia tengok video, dia sign attendance, tak apa. Janji dia tengoklah video kan. Gitu. Jadi kita ngajar online ni kita kena mikir banyak benda lah. Kena mikir kalau student kita ada kodok kemudahan deh. Jadi kalau boleh kita lenient lah. Setakat kita boleh bantu, kita bantu. Selebihnya kita serah ke student sendiri lah. Kalau kita yang nak bantu dia, tak boleh bantu diri, dia tak jadi kot deh. Jadi maknanya kita setakat kita boleh bantu, kita bantu. Kita permudahkan kan. Kita tak boleh buat strict macam dekat kelas lah gitu. Sebab setiap orang ada kesusahan masing-masing ni. Maknanya setakat kita boleh tolong, kita tolong gitu je lah. Sebab saya tengok macam cikgu-cikgu kat sekolah, ada juga dia guna nak bagi homework, dia bagi kat GC. Attendance kehadiran dia guna Google Form. Saya pening tengok banyaknya link nak kena tekan kan. Jadi banyak berkijau nak kena analyse kehadiran dekat Google Form, nak kena download jadi Excel. Padahal bendanya sebenarnya boleh buat dekat padahal boleh guna dekat GC lah belakang-belakang. Untuk record dekat Gmeet, host lah. Sebenarnya waktu tekan button record tu siapa-siapa pun boleh. Macam saya kadang-kadang kalau saya tak ingat nak tekan, student saya je tekan. That's why saya bab nak record ni awal-awal saya masuk tu saya terus tekan lalu walaupun tak ada student tak masuk lagi saya tekan dah siap-siap. Lepas tu saya potong lagi, saya edit lah video tu. Sebab dah saya start ngajar saya tak ingat dah nak record. Jadi biasa saya buat macam tadi, saya buat Gmeet ni, link ni saya terus record lalu. Saya masuk tu saya record lalu. Dah saya mari tak ingat kak, tengok-tengok Allah tak record saja dah dia. Jadi masa awal-awal online dulu memang saya tak ingat semua nak record. Jadi kadang-kadang tak tengok student dah tekan record. Jadi kalau ikut case siapa boleh tekan button record tak ada masalah. Cuma hanya tuai hok create link tu, host dia panggil host. Host tu ya hok akan terima email video tu. Gitu. Maknanya tuai host tu akan terima link video tu. Maknanya orang lain tak akan terima selagi host tu tak share. Gitu. Pernah terjadi sebelum ni, saya create link, saya je create link, okay, kira saya lah host. Tapi student masuk dulu link tu. Saya tak boleh masuk lagi, dia masuk dah. Bila dia masuk, lepas tu saya record, lah kali video tu boleh korea. Video tu boleh korea. Bila video tu boleh korea, dia pula terpaksa share ke saya. Jadi that's why kalau kita buat Gmeet, maknanya kalau boleh biar kita orang pertama yang masuk Gmeet tu. Bila dia orang lain masuk, kalau kita record,
nanti kita tak boleh kan, kita tak boleh maknanya link video tu tak boleh kita tak boleh share dengan orang. Susah pula lah kita nak tanya siapa ni, siapa boleh video ni, siapa boleh email video tu. Jenuh lah pula kan. Kalau saing dia student dah 5-10 orang, okey lagi nak tanya. Kalau student sampai 100 orang, jenuh. Semua tak mengaku kan. Jadi payah lah. Jadi kalau kita create link tu, kalau boleh, link Gmeet tu kalau boleh, kita kena make sure kita dulu masuk. Maknanya kita masuk awal lah. That's why kalau macam saya akan share link ke student tu dalam setengah jam ke 15 minit sebelum start saya share lah. Maknanya saya masuk dah siap-siap dalam tu. Biarlah kita masuk, kita tutup video, kita tutup mic, biar duduk situ nunggu orang masuk deh. Biar lepas tu kita jadi tak susah. Maknanya bila kita selesai record, maknanya video tu siapa kita. Kalau dia siapa kok orang agak, aduh jerit lana lah nak record mula, tak memang dok record lah dah. Jadi tu hak Gmeet lah. Jadi kita maknanya kalau boleh kita sebagai host lah, kita kena masuk dulu, kita maknanya dia masuk dulu kat tak apalah. Okay. Nak record screen ni banyak cara boleh. Nak record screen banyak cara boleh. Kalau nak paling mudah, kalau guna Windows 10, okay, kalau guna Windows 10 ke, guna Windows 10 nanti saya tunjuk bentar deh. Masa kali ikut ke habis dah ni, kalau ada cikgu-cikgu ada boleh lah nak tubik deh. Saya share lah dulu apa hak saya share, hak saya boleh share deh. Okay, saya pagi ni tak ada kelas. Petek kat ada jumpa budak. Okay, jadi kalau macam kita Windows 10 ni, bagusnya Windows 10 banyak benda kita boleh buat. Contoh kalau kita nak crop gambar ni. Contohlah kita nak buka GC kita ni. Kita nak share announcement ni. Kita nak share announcement ni dengan budak kan. Kita malas nak tarik. So kita nak share. Kita nak crop ni. Kalau cara biasa kita tekan print screen dekat keyboard kita deh. Jenuh lah tekan print screen. Lepas tu kita nak kena crop deh. Nak potong sebab kita nak share bahagian ni lah. Kalau kita guna Windows 10 mudah ya. Kita boleh tekan Windows logo dekat keyboard. Kita tekan Windows logo, kita tekan shift, kita tekan S pada masa yang sama. Serentak. Kita tekan tu, dia akan tubik lagu ni. Lepas tu kita tarik kita nak tarik hak mana. Contoh kita nak tarik hak ni. Kita nak tarik hak ni. Sudah kita tarik tu kita lepas. Lepas tu kita boleh paste mana-mana. Contoh kita nak paste dekat WhatsApp ni WhatsApp personal saya ni, saya sorry duduk dalam ni. So saya boleh post. Tengok. Maknanya skeping ni je ni. Skeping ni ya, hak saya duk tarik tadi. So cara dia adalah kita guna Windows logo, shift button dengan S. Saya ada video tu, saya ada buat sebenarnya tutorial tu. Tak ada, saya share link dia. Video print screen. Ni. Snipping tu pun boleh, tapi snipping tu susah. Renyah sikit. Tapi kalau hak ni memang mudah. Kita guna keyboard ya. Kita tekan Windows logo, kita guna shift, kita tekan S. Serentak kita boleh tarik. Kita nak tarik hak mana? Kita nak contoh, kita nak ambil gambar ke apa? Sore-sore kita sini. Kita tarik ya. Kita lepas. Lepas tu kita paste lah. Senang. Sangat senang. Tu untuk apa? Untuk gambar. Kalau untuk record screen pun super. Record screen ni sebenarnya banyak software. Antaranya hak mudah-mudah lah ni adalah FreeCam. FreeCam pun boleh ni. Saya baru teraguna, memang mudah. Masuk email sini, download. Beres lalu. Mudah. Saya share link dia, nanti cikgu-cikgu terang tengok. Nak record screen. Dan ringan. Tu mudah ringan. Tu lepas tu kalau kita tak usah guna hak ni, kita boleh guna hak Windows 10 juga. Windows 10 cara dia gano ni. Windows logo dekat keyboard ni. Tekan Windows logo, tekan G. Windows logo dengan G. Ditutup kot sebab saya tengah online. Tapi saya ada video untuk tu. Nanti cikgu-cikgu boleh tengok cara nak record screen dekat Windows 10. Ni record screen Windows 10. Record screen. Dengan G ya. Okay. So saya share
video ni untuk record screen. Nanti cikgu-cikgu boleh tengok dah. Okay, so ni untuk record screen. Okay, untuk record screen. Lepas tu mana ni? Nak record screen boleh hok ni. Cuma sebenarnya record screen Windows 10 ni dia lebih pada games. Budak-budak kan main game kadang-kadang dia nak record. Dia lebih pada game lah. Tapi antara guna record, kalau sekadar nak record screen mudah-mudah boleh guna. Boleh guna hok Windows 10 ni. Kalau rasa macam ni susah sikit boleh download hok free screen recording tu, free cam. Saya tunjuk sebentar dah. Saya ada software tu dalam komputer ni. Okay. So saya ni lah. Bila dah kita install ni bendanya. Kita bila dia buka ni, kita tekan new recording. Kita nak record screen kita ni. Contoh kita nak mengajar student kita. Contoh student kita tak reti nak atas assignment gana kan. Kita tunjuklah cara dia. So kita boleh tarik anak panah ni. Buat tarik ke atas. Muka kita nak record penuh. So apa? Nak record penuh. So monitor ni deh. So screen ni kita tarik belakang. Lepas tu kita boleh. Sama ada kita nak mute ke, kita kecek, kita nak record step ya. Kalau kita nak record step ya, kita tutup ni. Ni setting, kita boleh pilih. Contoh kalau kita nak suruh dia highlight mouse cursor ni, kita boleh tekan ni. Okay. Lepas tu kita record lah. Kita record. Okay, 3, 2, 1, beres. Lepas tu, kita tunjuk lah. Contoh kita punya Google Classroom, okay, nak sign attendance sini ke apa. Pergi signing attendance. Lepas tu pergi dekat sini, tekan dekat question, tekan dekat present sebagai contoh kan. Contoh lah. Bila dah selesai kita tunjuk tutorial tu, kita tekan escape. Bila tekan escape, dia bagi video. Ni video kita buat sana ni. Video tutorial. Kita terapli tengok. Tengok. Ni lah mouse cursor saya kata nak highlight tu. Jadi orang nampak lah kita pergi mana-mana kan. Senang. Lepas tu kita nak share ke student, kita boleh upload kat YouTube. Ataupun kita save sebagai video. Cuma so je masalah free cam ni. Video dia kita boleh save sebagai WMV lah. Tak boleh nak save MP4. Macam saya tadi, kalau video WMV, kita tak boleh share dekat WhatsApp. Tak boleh share. Video MP4 yang boleh share. So bila tak boleh share, apa yang saya buat adalah saya convert dulu video tu daripada WMV jadi MP4. Saya convert online ya. Saya buka website mana-mana dekat Google tu, saya convert, boleh MP4, barulah saya share dengan student pun boleh. Okay. Sebab apa saya share link ya, tapi saya tak upload YouTube. Sebenarnya boleh upload YouTube. Boleh upload YouTube. Okay, contoh kita create material deh. Kita boleh add YouTube sini. Kalau kita, sekejap saya buat saya tak saya post sini, nanti student saya boleh juga. Saya ada create subject try saya sendiri. So saya boleh try lah apa ni try. Okay. So contoh kalau saya nak buat classwork ni, saya nak create material, saya nak upload video sini, video upload YouTube deh. So saya nak add ni. Boleh. So video kelas. Lepas tu saya pupuh. Boleh. Maknanya boleh. Itu tu big video. Tapi apa saya tak buat gini? Tadi ke? Macam tadi ke saya hanya sekadar share link je. Maknanya saya create material, saya tulis kat description ya, link video tu. Tengok video di sini. Bukan saya upload sini. Apa saya buat gitu? Video kuliah. Ni deh. Hak ni hak saya share YouTube. Hak ni saya share link je. Apa saya buat gini? Okay. Kalau saya buat gini, budak-budak student ni dia boleh terus play sini ya. So saya dapat setakat hak saya tahu, YouTube tak count. Dia tak kira kalau orang tengok, dia tak count bilangan view kalau tengok daripada GC. Dia tak count. Jadi that's why saya tak share dah lagu ni. Saya share link gini Bila saya share link gini, orang tekan ni dia akan nak tak nak memang akan buka YouTube. Gitu.
Jadi that's why saya tak share dah link gini. Sebab bila share link gini, dia tak count view. Viewers tu dia tak count. So bila tak count, kita suruh sedih. Student aku ni tak tengok pun video kuliah aku kan. Masa awal-awal SEM hari tu saya buat lagu ni. Masa awal SEM lepas. Tahun lepas saya memang buat gini. Saya tengok dekat YouTube tu. Ada 2-3 view ya. Student aku ni siapa hati tak tengok pun video ngajar kan. Rupa-rupanya saya baru tahu bila dia klik sini memang tak count dekat YouTube. Oh, lepas pada tu saya tak buat ada lagi ni. Okay, saya buat gini ya. Saya nak tengok berapa views. Bila banyak views tu saya yakin lah pelajar-pelajar saya tengok video saya tu kan. Kalau dok kak, sial lah kalau demo tu tak tengok, tak belajar lah jawabnya kan. Jadi lepas pada tu memang saya tak buat lah styling saya tak buat dah. Saya memang akan share link lagu ni. Sebab saya kuih-kuih saya boleh tahu student tu memanglah kita tak boleh tahu pun siapa tengok siapa tak deh. Kuih-kuih kita tengok tu kita yakin lah. Oh banyak dah, puluh-puluh dah views. Mana student aku tengok lah video ni deh. Lagu tu ya lah. GC ni bukan terikat untuk ada email MOE je. Kalau ada GC, kalau ada Gmail pun boleh. Contoh student, maknanya kalau contoh cikgu nak guna GC, macam cikgu pun tak ada email MOE deh. Tak ada email MOE, tak ada email LEAD. Maknanya cikgu-cikgu semua create Gmail masing-masing. Lepas tu minta student pun guna create Gmail juga. Maknanya cikgu boleh share link lah nanti. Share link GC cikgu untuk student-student masuk dalam subjek cikgu-cikgu yang buat tu. Gitu. Boleh ya cikgu, boleh tak ada masalah. Tak semestinya guna MOE lah, boleh GC dok. Macam guna Gmail pun boleh, tak ada masalah. Saya teradah belum ni boleh. Moga gapa mudahlah urusan kita kan dengan new norm ni deh. Tak apa koh benda-benda baru ni memang kita akan ngakak dulu awal-awal tapi dah kita guna insya-Allah lajulah lepas ni berdesuk lah, tak cakap orang depan ni deh. Awal-awal ni memang dia akan slow dulu, dia tak ada orang terus laju deh. Kami orang IT dulu awal-awal pagi tu pun ya Allah kia-kia ngakak juga iah lah kali okey dah lalan ni insya-Allah. Okay.